Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress guys. It's not good for your health. Ianya tak bagus untuk kesihatan korang. Trust me, true story. So guys, untuk video kali ni aku nak ceritakan dekat korang tentang satu kisah yang pernah menggemparkan Bandar Kuching, Sarawak satu ketika dahulu, dan kejadian ini berlaku sekitar tahun 70-an, 80-an, dan kisah ni guys berkisarkan tentang seorang wanita yang bernama Janet. Ada apa dengan Janet? My name is Gizri. This is the story. Kuching merupakan capital city ataupun ibu negeri untuk negeri Sarawak. Banyak tempat-tempat menarik yang korang boleh pergi dekat Kuching ni kalau korang belum lagi sampai ke Kuching, dan sebenarnya banyak lagi bahagian-bahagian lain yang korang boleh pergi kalau ada kesempatan. Jom visit Sarawak. So, pada tahun tu, 70-an, 80-an, kita tahu pada waktu tu memang tak ada internet guys. Okay, tak ada social media, semua tak ada pada waktu tu. Setiap berita yang orang dapatkan pada waktu tu hanyalah melalui newspaper, TV, radio dan juga sebagainya. Tetapi, sekiranya sesuatu benda tu menjadi bualan masyarakat tempatan ataupun menjadi viral pada waktu tu, there might be something. Dia mesti ada sesuatu tentang berita tu guys. Dan kisah ni berkisarkan tentang seorang wanita yang bernama Janet. Dia ni merupakan seorang wanita yang berketurunan Tionghoa dan dia bekerja sebagai seorang pejabat awam, menjadi jururawat dekat sebuah hospital yang berada dekat Kuching ni. Nak dijadikan cerita guys, pada waktu tu Janet ni dia telah hilang, dan berdasarkan cerita orang ramai, Janet ni sebenarnya telah diculik oleh sekumpulan manusia yang pada waktu tu mengamalkan sihir ataupun mengamalkan korban semah. Aku tak tahulah korang pernah dengar ke tak pasal korban semah ni, tetapi korban semah ni adalah ritual di mana seseorang tu akan dikorbankan untuk setiap satu pembinaan yang akan dibangunkan. Contohnya kalau korang dengar orang buat jambatan ataupun bangunan, dia akan korbankan seseorang tu guys untuk dijadikan korban kepada penunggu tempat tersebut. Dan dipercayai Janet ni merupakan mangsa korban semah yang telah hilang pada malam tu, dan korban semah ini dilakukan dengan kepala mangsa yang diculik tu akan dipenggal, dan kemudian kepala tu akan ditanam di dalam konkrit untuk mengukuhkan struktur binaan tersebut. Jelmaan Janet ni dikatakan selalu merayau-rayau dekat area kampung-kampung yang berdekatan dengan tempat pembinaan tu guys. Ada orang kata kampung tu dekat kampung Kude ataupun kampung Bintango, dan disitulah mereka penduduk tempatan ni melihat Janet ataupun jelmaan Janet ni merayau-rayau. Dan dikatakan juga jelmaan Janet ni merayau-rayau dalam berpakaian serba merah. Dia punya baju merah, dia punya skirt merah, dia punya kasut tu merah guys. Semuanya berwarna merah. Dan aku ada satu kisah ni yang nak diceritakan berkenaan dengan kisah Janet ni, di mana seorang abang ni, aku panggil dia Abang Man. Abang Man ni dia pada waktu tu berusia dalam 20 tahun macam tu. Okey, dia ni sangat-sangat suka memancing guys. Dia akan pergi memancing, boleh dikatakan everyday, setiap hari dia akan pergi memancing. Kalau dia tak pergi memancing, dia cakap badannya boleh bergegar guys. Dia macam boleh demam kalau dia tak pergi memancing. Dia selalu pergi memancing dengan kawannya yang bernama Roslan, dan pada waktu tu kebiasaannya dia orang akan memancing pada sebelah malam. Dan nak dijadikan cerita, pada suatu hari ni guys, Abang Man ni kebiasaannya dia akan jumpa dengan Abang Roslan. Pada waktu tu memang kita tahu tak ada kemudahan macam email, telefon semua macam tak ada. So dia orang ni berjanji nak pergi memancing malam tu. Kebetulan Abang Man ni pergi ke rumah Roslan, dan pada waktu tu Roslan cakap dekat Abang Man yang dia tak dapat nak join Abang Man pergi memancing disebabkan malam tu dia ada family gathering. So Abang Man ni kemudiannya dia balik ke rumah guys. Dia fikir balik, pergi ke tak, pergi ke tak. Dia pun jalan depan belakang. Finally guys, last dia pergi juga memancing, dan malam tu dia start motor, dia ambil joran dia pergi memancing dekat pot yang diorang selalu pergi tu. Dan selepas saja dia sampai dekat tempat tu guys,
Suasana tempat tu pada malam tu sangat-sangat sunyi. Memang tak ada orang guys. Kebiasaannya memang ada 2-3 orang pemancing yang akan berada dekat situ. Tetapi malam tu tak ada seorang pun dekat situ guys. Dia ni teruskan aktiviti memancingnya. Walaupun tak ada orang dekat situ, dia beranikan diri untuk pergi memancing. Dia pun pergi berjalan, dia pergi cari pot yang sesuai dekat situ, dia letakkan barang and then dia set up semua guys. Dia setting semua and then dia pun start memancing di situ. Dan pada malam tu bunyi cengkerik berkumandang dan dia cakap pada waktu tu dia boleh tengok keadaan di situ memang air dia sangat-sangat tenang. Air sungai tu sangat-sangat tenang dan malam tu dia hanya berlampukan dengan cahaya bulan sahaja. Dia isap rokok dekat situ and then sambil tu dia layan suasana dekat situ, suasana yang sangat-sangat tenang guys. Tiba-tiba sedang dia syok memancing, Abang Man ni terasa sesuatu yang sangat-sangat pelik guys. Dia terhidu bau yang sangat-sangat wangi. So dia confused untuk seketika guys. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, dengan harapan ada seseorang yang akan datang join dia memancing pada waktu tu. Tapi tak ada guys. Tak ada orang yang datang malam tu. Dia teruskan memancing dengan sabar. Dia dapat banyak juga ikan malam tu dia cakap. And then guys, bau yang dia hidu tadi tu semakin kuat guys. Dan dia cakap dia dah dapat rasakan sesuatu yang dia tak nak ada dekat tempat tu guys. Tiba-tiba dia terdengar guys, dekat sebelah kanan dia ni, dekat telinga kanan dia ni, ada bunyi seseorang yang sedang bercakap dengan Abang Man. Dan suara itu bertanya dengan Abang Man guys. Dia tanya macam ni, "Abang, banyak dapat ikan?" Abang Man toleh ke kanan guys. Dia toleh ke kanan dan selepas tu memang tak ada seorang pun dekat situ. Dia pandang lagi sebelah kanan, dia pandang lagi sebelah kiri guys. Dia ingatkan mungkin ada orang yang cuba bermain. Masalahnya pada waktu tu suara yang berbisik dekat telinga Abang Man tu merupakan suara seorang wanita. Dan bau yang dia hidu tadi tu semakin kuat guys. Tanpa fikir panjang, Abang Man cakap dia pack semua barang dia, dia kemas semua barang dia pada waktu tu, dia terus balik. Dan dia cakap dia tak pergi memancing selama seminggu selepas kejadian pada hari tu guys. So bukan setakat tu sahaja guys. Banyak lagi sebenarnya cerita-cerita lain dan ada juga orang mengatakan bahawa ada lelaki yang pernah mengikut hantu Janet ni pergi tengok wayang. Dan ada yang claim diorang ni mengikuti seorang wanita yang sangat-sangat cantik yang berpakaian serba merah guys, pergi tengok wayang, tapi masalahnya wanita tu tiba-tiba hilang. Dan ada juga orang yang kerja dekat panggung wayang tu, yang kerja cashier tu, apabila diorang buka peti cash pada siang hari tu, ada terjumpa daun-daun kering dalam peti cash tersebut guys. Dan cerita tu sangat-sangat viral sekitar tahun 70-an, 80-an, dan banyak lagi version hantu Janet ni sebenarnya, tetapi ini adalah salah satu version yang selalu diceritakan oleh rakyat-rakyat tempatan di sekitar Bandar Kuching pada waktu tu. So guys, persoalannya sekarang ni, sejauh manakah kebenaran cerita hantu Janet ni? Kita pun tak tahu sejauh mana kesahihan cerita hantu Janet ni, betul ataupun fake, kita pun tak tahu. Secara automatik, secara slowly-nya telah dilupakan oleh rakyat-rakyat tempatan. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang setia menonton video aku sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. Dan sekiranya korang ada cerita-cerita seram yang nak aku sampaikan, korang boleh email. Nanti aku akan tinggalkan email aku dekat description dekat bawah. If possible, aku akan ceritakan dalam next video. Okay? So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.